Hello, good afternoon, everyone. Thank you for attending my free lesson for today. So today, the topic that I cover is AutoCAD versus Inventor. So today, I would like to use AutoCAD 2021 and Inventor 2021. Assalamualaikum for Muslim, Ni hao for Chinese, and Namaste for Indian. Okay, so before I'm going any further about this webinar, I would like to introduce myself. Okay, my name is Muhammad Amaruddin bin Muhammad Nazir. I am one of application engineer in AutoCAD System Sdn Bhd. Okay. So this is about our product, yaitu PDMC collection. Before I go about this topic, I would like to share the polls, and then I want to know about your background. Okay, I akan launch satu poll and then minta untuk semua untuk jawab satu poll ni. Okay, I launch sekarang. Okay, so I minta untuk semua jawab untuk polls ni. Okay, 7 of 8 dah vote. Mostly yang datang ni adalah dari manufacturing. So far is quite related with our topic for today. Okay, so I share the result first. Okay, for this is our result. So mostly in manufacturing. Okay. Okay, this is for our product, yaitu PDMC collection. What is PDMC collection? PDMC collection is product design and manufacturing collection. Okay, in this collection we have AutoCAD. Actually, AutoCAD is come with 7 tool set. The first one is we have AutoCAD full, and then we have AutoCAD architecture, AutoCAD electrical, AutoCAD mechanical, AutoCAD Map 3D, AutoCAD MEP, and the last one is AutoCAD Plan 3D with including PNID. So this is AutoCAD 7 tool set. Okay, we also have factory design utilities. What have in factory design utilities? In factory design utilities, we have Inventor Professional. In Inventor Professional, we can do sheet metal, linear stress analysis, tubing and piping, mold design, and the last one is electromechanical design. We also have Nastran in CAD, and then HSM. Okay, right now we call Inventor Cam. What Inventor Cam can do is 2.5 until 5 axis milling, and then turning process, mill and turn process, and the last one is laser plasma water jet process. This is more to cutter. Next is Inventor nesting, Navisworks Manage, Vault Basic, 3ds Max, and the last one is 3ds Max Interactive. This is for install for our desktop. In case that you have you want to in cloud series, you can also download with which is AutoCAD mobile app. We can download. In case you are Apple user or iPhone user, you need to download with using the App Store. Just type AutoCAD mobile app. In case you are using for Android user, you can download using Play Store. Just type AutoCAD mobile app also. Okay. We also have a Fusion 316, Recap 316 Pro, rendering in A316, and Process Analysis 316. This is for PDMC collection. In case that you want to know about our another product, which is in architecture product, you can also visit our website. Let me share my screen. Okay. Okay,
this is please visit to our website in case kalau you nak tahu berkaitan dengan produk ataupun berkaitan dengan ecosystem. Kalau you nak tahu berkaitan dengan ecosystem, you boleh pergi dekat kami punya ecosystem, acadsystems.com, ecosystem. Pergi je mana-mana browser and then dia akan automatically bawa ke masuk dalam kita punya website. Kalau you nak tahu berkaitan kita punya syarikat ataupun company, you boleh pergi dekat About Us. Okey, macam yang saya cakap tadi, untuk tahu berkaitan kita punya produk, okey, pergi dekat bahagian produk. Okey, macam saya bagi tahu tadi berkaitan dengan PDMC Collection. Kalau you nak tahu berkaitan dengan AEC Collection, iaitu Architecture, Engineering, Construction, which is AEC Collection, you boleh tekan ke bahagian AEC Collection. Kalau you nak tahu berkaitan dengan M&E, you boleh tekan pada Media and Entertainment. In case kalau you nak buat movie or you nak buat macam kartun, you boleh pakai Media and Entertainment. Kalau you nak beli yang single software, you boleh purchase juga macam Inventor Professional, it just for single software, Inventor Professional, 3ds Max, AutoCAD. Okay, you boleh pilih macam-macam you nak. Kalau yang you berkaitan dengan bidang you ataupun background you, kalau you dari bidang manufacturing, you boleh purchase untuk AutoCAD, you boleh purchase untuk Inventor. Kalau you dari AEC ataupun construction, you boleh pilih untuk Revit, you boleh pilih AutoCAD also. AutoCAD sebab datang daripada 7 toolset tadi itulah. Kita ada AutoCAD Electrical, AutoCAD Mechanical, so boleh pilih dekat AutoCAD. Okay, back to our topic. So back to our topic. Okay, I full screen. So now I would like to tell about advantages of AutoCAD 2021. The first one is AutoCAD, advantage of AutoCAD 2021 is easy to learn. Yes, this is very easy to learn because if you are a beginner, when you use the software that what we call AutoCAD, is very easy to learn. Okay, and then it's widely used in various sector. Okay, macam saya cakap tadi, digunakan dalam pelbagai sektor. Macam tadi kita boleh pakai dalam electrical, kita boleh pakai dalam binaan bangunan, kita boleh pakai dalam mechanical ataupun industri. And then it is can able to give shape to imagination. So dia akan memudahkan kita untuk imagine lah, sama ada kita nak buat produk tu ataupun kita nak buat sesuatu task, dia akan kita senang untuk imagine kita punya bentuk ataupun projek tu. Okay. Next is for civil, electrical, mechanical engineer. We use it for planning and also for 3D view of the house of machine. Ni masa yang saya cakap tadi berkaitan dengan advantage of AutoCAD 2021. Next is certification from Autodesk and widely accepted. And the last one is software is easily available. Okay. Next, advantages of Inventor 2021. The first one is what is advantage of Inventor is better user interface. Okay, this is my personal opinion. Why I say better user interface, because previously I already used a lot of software to drawing or designing. So I think and I sure that Inventor have a better user interface. It's easy to use and easy to learn. And then it's easier to make sheet metal parts, easier to make wiring connection for electronic assembly, digital prototyping, 3D mechanical design, automatic drawing updates and view, design automation, state of the art visualization, automatic bill of material, which is we call BOM, bill of material. So this is automatic, kita akan boleh create bill of material. So lebih senang and lebih tepat dia punya kiraan. And then easy to use simulation, part and cable routing, and the last one is integrate data management. Okay, now kita akan try atau kita akan cuba buat ataupun kita nak lukis satu bentuk menggunakan AutoCAD dan menggunakan Inventor 2021. Okay, sekarang ni saya guna AutoCAD dan Inventor yang latest version iaitu 2021. Okay, so ini adalah lukisan yang kita akan lukis sebentar saja lagi.
Okay, ni kita punya lukisan. Let me share my screen for AutoCAD first. I would like to draw using AutoCAD first. I'm open the AutoCAD first. Okay, this is for our drawing. Kita create satu yang baru. Okay. Sekarang ni saya tak nak pakai untuk gridboard, untuk saya nak bagi semua nampak macam mana penggunaan AutoCAD. It's easy to use. The first one is what I want to do is, the first is I want to create rectangle. So I click here, or you just type REC for rectangle, and then just pick any point. Okay, I just put the distance which is 100, and then in case kalau you nak tukar dia punya arah posisi, you just tekan tab, and then you masukkan dia punya nilai yang seterusnya, iaitu dia punya panjang 50. Okay, so ni saya dah dapat satu bentuk rectangle. Okay, next saya nak buat lengkuk sini. Saya pakai sahaja line. Okay, saya ambil daripada midpoint sini, saya buat garisan 25. Okay, kalau nak mudah lagi, okay, contoh sekarang ni kita tak dapat garisan tegak. You kena manually buat. In case kalau you nak automatic untuk dapat garisan tegak, you boleh tekan, you kena hidupkan dia punya auto mode. Tekan saja pada bahagian auto mode, bahagian yang bersudut ni, tekan saja, and then kita akan dapat sudut yang tegak. Okey, masukkan dia punya distance. Contohnya saya masukkan 25. Okey, dia adalah dia punya jarak untuk kita buat lengkuk. Okey, next saya pakai untuk R. Saya ambil 3 point. First point saya ambil di bahagian hujung sini, second point saya ambil di bahagian tengah, and then the third point saya ambil dekat bahagian bawah hujung ni. Okey, dah jadi satu lengkuk ataupun separuh bulat. Next, saya nak mirrorkan dia. Saya tak nak buat satu art lain. Saya mirrorkan saja. Tekan command MI for mirror. Saya ambil ini saja. Dan saya tekan enter. Saya ambil titik tengah dia. Saya ambil dari sini. Saya turunkan ke bawah. Okay. Sebab saya nak pakai juga yang belah sini. Bahagian sini saya nak pakai. And then saya tekan sahaja no. Next, saya nak trim bahagian sini. Saya trimkan TR ataupun you boleh ambil dekat bahagian atas ni. And then saya lebih suka untuk guna command. Dia lebih cepat untuk kita ingat. Okey, saya pakai bahagian trim. Okey. Saya trim bahagian sini, saya trim bahagian sini, and then sini. Next is saya nak buat bulatan dekat bahagian sini. Saya buat satu circle, ataupun you nak type C for circle. Okey, saya ambil titik tengah sini. Saya masukkan 25. Okay, ini untuk diameter, maaf. Saya buat C. Saya tekan saja. Saya masukkan 25. And then saya copy saja. Saya dah tak nak buat. Saya copy saja bulatan ni. Circle ni, saya copy. Saya ambil dari titik tengah ni. Dan saya pergi dekat sini. And then letakkan dia. Center point kan dia. Okay. And then saya nak join untuk bulatan yang luar ni. Cara nak join adalah tekan sahaja J for join. J. Kemudian saya select objek yang saya nak joinkan tu. Saya select yang ni. Okay. Saya tekan enter ataupun space bar. Okay. Dia automatic join. Okay. Dia akan union. Okay. Next, saya nak buat bahagian. Satu lagi bahagian iaitu saya kena pakai polyline. Kalau tak nak pakai polyline pun tak apa, boleh pakai line. Tapi nanti kalau nak pakai line biasa, dia kena ada lagi satu command. Okay, basically saya nak pakai untuk polyline. Okay, saya buat satu lagi bentuk. The first, panjang dia adalah 50. Okay, lebar dia 50 juga. Turun bawah 50. Ke tepi 10. 40. 30. 40 balik. And then saya right click and then tekan pada close. Dia akan close. So nampak tak? Dia akan automatically bersambung. Okay, next saya nak tukar dia punya view. Sebab nanti saya nak extrudekan dia. Saya kena tukar dia punya view top ni kepada SE view. Okay, sekarang ni kita dah tukarkan dia punya view. Next, saya nak buat extrude bahagian ni saja dulu. Cara nak extrude, tekan saja EXT for extrude. And then enter ataupun space bar. Okey, saya tekan pada bahagian sini. Tekan sini, enter.
Okay, saya naikkan 10. 10 only. And then saya nak buat extrude bahagian sini pula. Caranya sama juga. Sebelum tu saya kena copy sini untuk pergi ke sini. Caranya CP untuk copy. Saya copy yang bahagian sini. Saya ambil daripada titik tengah, midpoint ini. Okay, saya ambil dari sini. Saya masukkan dia punya dekat sini. Midpoint di sini juga. Tekan. And then dia akan located dekat situ juga. Okay, now. Saya delete yang ni. Saya nak extrude bahagian sini pula. Sama juga konsep. EXT for extrude. Saya ambil bahagian sini. Saya enter. Saya extrudekan ke atas sebanyak 50. Saya tekan enter. So, saya dah dapat satu bentuk yang hampir sama macam tadi. Cuma kita tak buat bahagian bucu saja lagi. So, sekarang ni kita nak buat bahagian bucu. Bahagian bucu kita pakai chamfer edge. Bahagian sini. Tekan saja chamfer edge. Okay. Dekat bahagian ni dia akan tulis loop and distance. So I take distance and then I masukkan dia punya distance which is 25 and then saya tekan enter. 25 lagi. Saya tekan enter and then saya select bahagian yang saya nak chamferkan tu. Saya tekan sini and then saya tekan dekat bahagian sini. And then saya tekan enter and enter sekali. So kita akan dapat satu chamfer. Okay, now kita nak tukar daripada 2D wireframe to shaded. So, I ambil bahagian 2D wireframe ni tukar kepada shaded with edge. So, I tekan sini. Okay, kita dapat satu bentuk solid. And then kita tak dapat lagi satu bulatan ataupun circle ataupun hole kat sini. Caranya adalah kita kena subtract saja dulu. Okay, nak subtract SU. Okay, tekan saja subtract kat sini SU. Okay, select objek yang kita nak tu, subtract, tekan sini, and then tekan enter. You tekan dekat bahagian you nak holekan dia. Contoh bahagian bulatan ni, saya nak sini, and then saya nak kat sini. Okay, saya tekan enter. So, kita dapat satu bentuk yang sama macam tadi. Next, kita nak pakai untuk Inventor pula. Okay, saya share screen untuk Inventor. Untuk Inventor, kita pakai cara lain sikit. Tapi lukisan kita akan dapat yang sama juga. Okey, so saya akan new sketch ataupun start new. Okay, saya ambil standard mm. In case kalau you nak pakai untuk size yang lain ataupun unit yang lain pun boleh. Tapi sekarang ni kita pakai ukuran mm. So, I create baru. Okay. Ini adalah interface untuk Inventor. The first one is kalau you nak start create lukis ataupun nak start kita punya task, you kena tekan dekat bahagian start ni. Okey, dia akan keluar satu plane. Tekan saja plane yang mana you nak yang sesuai. Sini ada kita ada XY plane, kita ada YZ plane, kita ada XZ plane. So, untuk lukisan ni I nak pakai XZ plane. I tekan saja XZ plane. Okey, so sekarang ni kita dah boleh start lukis. Sekarang kita nak pakai untuk rectangle, sama juga. Masukkan dia punya distance. The first one is, tengok dia punya color biru tu, command, dia prompt kepada mana. Sekarang ni, kita kena masukkan 50 and then tab, masukkan 100. So, dia akan dapat sama juga macam tadi. 100 darab 50. Now, saya nak buat untuk art dia pula. Saya ambil art juga. Saya pergi kat sini. Saya pergi dekat sini. Ujung dia. Saya naikkan ke atas, masukkan distance dia. Contoh 25. Okey, and then saya dapat 25. Okey, next. Sama juga langkah seterusnya. First sini, second sini, 25. Now, I akan delete bahagian sini. Next, saya nak buat circle yang kat dalam ni. Okey, 25. Masukkan 25. Sama juga. 25 sama juga. Okey. So, kita nak buat satu lagi bahagian macam tadi. Konsep dia sama. Cuma kita pakai line biasa saja. Tekan saja line and then masukkan 50.
bawah pun 50, ke tepi 10, naik atas 40, and then turun ke tepi 30, ke bawah 40, and then sama juga right click and then close. Next, kita nak movekan dia ke sini. Cara dia adalah kita pakai constraint. Bahagian constraint ni kita ambil untuk coincident constraint. Cara dia adalah tekan saja coincident constraint ni. Saya tekan ini first, and then saya tekan bahagian sini. So dia akan beralih tempat. Sebab dia ikut pada kita first constraint tadi, kita nak samakan dia. Okay, and then kita dah siap buat finish sketch. So kita dapat macam ni lah. Belum extrude lagi. Okay, macam mana nak extrude? Tekan saja extrude. Bahagian sini ada extrude. Kita nak extrude bahagian mana? Contoh saya nak extrude sini, bahagian sini, and then bahagian sini. And then saya tekan OK. Kita dah dapat satu bentuk macam ni. Kita nak extrude pula yang atas ni untuk dapat bentuk yang sama. Cara dia adalah pergi dekat bahagian extrusion, right click pada sketch, kita pergi dekat bahagian share sketch, tekan saja share sketch. Okay, dia akan keluar macam ni. Okay, pergi dekat extrude balik, tekan dekat yang kita nak extrude bentuk yang ni. Tekan saja, masukkan distance dia. So tadi dari atas, yang untuk AutoCAD kita pakai dari atas, maknanya distance dia adalah 50. Untuk dari bawah kita distance dia adalah 60. Sebab kita tambah lagi satu blok tadi tu. Masukkan 60 dan tekan OK. Next is kita nak buat chamfer. Chamfer tekan saja ke atas ni. Okay, masukkan distance dia. Contohnya distance dia tadi 25. Saya masukkan 25. And then saya klik mana yang nak saya distancekan tu. Saya nak chamferkan tu. Saya tekan sini. Tekan sini. And then saya tekan OK. So kita dapat satu bentuk yang macam ni. Macam tadi. Untuk AutoCAD pun kita dapat yang sama juga. OK. Sama kan? Kita tengok pada yang lukisan yang kita betul tadi. OK. Sama? Okay, so I think that's all for untuk lukisan. Kalau ada apa-apa persoalan ataupun nak tanya soalan, boleh pergi dekat bahagian chat and then tanya soalan. Kalau ada apa-apa soalan, boleh terus tanya dekat sini and then kami punya pihak akan jawab. Okay, sebelum tu, kita akan go through to our website in case kalau you nak suggest apa topik webinar. You boleh pergi dekat kita punya website. Sama juga macam tadi, AutoCAD System juga. Kalau you nak suggest kita next upcoming event ataupun upcoming free online lesson, you boleh minta kita nak buat tajuk tu. You pergi dekat bahagian event calendar of event. Okay, you klik saja pada bahagian list. Dia akan keluarlah upcoming event kita. Okay, untuk macam hari ni kita ada untuk AutoCAD versus Inventor. Next kita ada AutoCAD tips and tricks untuk 8 Jun. Kalau you nak suggest any topic, you just klik saja. And then you just scroll. Pergi dekat you can request here. Okay, request. Sini akan keluar satu form yang you kena isi kalau you nak suggest atau any topic. Contoh you kena isi nama and then you kena mark yang mana you nak. And then remark. Contoh you nak tajuk berkaitan BIM 316 or AutoCAD 2021, what new features, another, you boleh kat sini and then submit saja. In case kalau you nak tanya ataupun you ada persoalan ataupun you ada problem berkaitan AutoCAD, penggunaan AutoCAD, you boleh pergi dekat kami punya helpdesk. Okay, pergi saja dekat helpdesk, AutoCAD System New Helpdesk, tekan saja. Okay, kat sini dah akan keluar macam ni. Okay, in case kalau you tak pernah sign in ataupun you tak pernah register, you can also continue as guest. Tekan saja, continue as guest. Okay, you masukkan dia punya nama you, subject you, contoh you ada problem in AutoCAD, licensing or another else,
masukkan you punya email or company description. You boleh attach gambar kalau you ada screenshot or you ada snipping tool, you boleh attach. And then you boleh setkan kategori. Kalau you datang daripada kategori Penang or KL, general, okay, you boleh pilih. And then priority you boleh pilih high, medium or low. And then you boleh submit tiket. Kalau you ada apa-apa lagi, kalau you nak tanya berkaitan kita punya webinar ataupun free online lesson ni, you boleh contact I terus in this number, in this contact number. You can also send email to me kalau ada apa-apa nak tanya atau ada apa persoalan, you boleh pergi dekat bahagian sinilah. Or you lebih senang, you prefer, you refer untuk helpdesk. Okay. Okay, I think that's all for now. So now I nak minta tolong untuk semua untuk I akan keluarkan satu polls. Keluarkan satu polls untuk another post. Okay, I nak tengok sama ada you berpuas hati ataupun you enjoy ke tak sama dengan I punya webinar ataupun free online lesson ni. I akan launch poll and then I minta you tolong poll. Okay, I dah launch untuk poll ni. Okay, 2 sudah jawab, 3. Okay, 59. 7 of 9. We take 1 minute, I think 1 minute for end of this poll. Another 2 did not answer. Oh, it's okay. It's okay. Okay, I think that's all for poll. Let me show the result first and I end the polling. Okay, thank you for anybody have answered this poll. Okay, this is the poll. Thank you very much for answering this poll. Okay, next I want to I nak minta tolong semua untuk nampak bahagian sini. Do you enjoy this webinar? Kalau you using computer, bahagian sini I nak minta untuk thumbs up. Okay, kita sama-sama thumbs up. In case kalau you enjoy with this webinar, you just thumbs up. Kalau you pakai phone, you boleh pergi dekat bahagian phone and then dia ada bahagian thumbs up. Okay, I kira dalam 3 and then minta untuk thumbs up. Okay, 1, 2, 3. Okay, thank you. Okay, I think that's all for now. That's all for now. In case kalau you nak join kita punya upcoming event, you boleh pergi kat kita punya and then just join saja. Kita punya Facebook pun ada launch untuk kita punya web free lesson. Okay, thank you for attending this online lesson. Thank you.